menjawab Wan Faizal. Okey, kita bawa cerita Wan Faizal lah. Baik. Cerita Wan Faizal ni tuan-tuan, saya kena bermula macam ni lah. Kita tarik balik cerita ni supaya kita faham macam mana datang Wan Faizal ni. Alright. Dia bermula apabila Muhyiddin Yassin ditangkap hari itu, didakwa di bawah Akta SPRM dan juga AMLA kerana rasuah dan juga Anti Money Laundering Act. Dikatakan dia menerima 200 juta daripada Buhari Equity. Buhari Equity ni adalah syarikat milik Tan Sri Said Mohtar Buhari. Okay, 200 juta dimasukkan dalam akaun bersatu. Kenapa tiba-tiba Buhari Equity nak masukkan 200 juta dalam akaun bersatu? Dikatakan bahawa Buhari Equity, masa tu Yayasan Buhari, biasanya Yayasan Buhari ni dia dapat tax exemption. Tetapi Yayasan Buhari ni Yayasan Buhari dia ada tax exemption. Tetapi dikatakan bahawa tax exemption atau pengecualian cukai iaitu telah dibatalkan. Jadi Muhyiddin Yassin kata, pada masa itu Said Mohtar datang jumpa saya sebab pengecualian cukai dia telah dibatalkan. Dan yang membatalkan itu adalah Lim Guan Eng. Dia kata, Lim Guan Eng yang batalkan. Jadi dia datang jumpa saya minta supaya ditarik balik pembatalan pengecualian cukai tersebut. Jadi saya unding, saya setuju. Tapi saya kata kalau nak buat macam ni, donate lah. Dia tak kata macam tu lah. Tapi mungkin antara syarat dia, donate lah kepada parti kami. So didonate lah 200 juta. So itu dia punya petalan. Dan saya baca Seksyen 17 Akta SPRM, itu pun dikira sebagai suapan. Baik, tolak tepi. Tetapi Lim Guan Eng datang balik. Dia kata, saya tidak pernah batalkan pengecualian cukai Yayasan Buhari. Sewaktu saya jadi Menteri Keuangan, saya tidak pernah batalkan. Kemudian di dalam Parlimen, ditanya Perdana Menteri, benarkah dakwaan mengatakan bahawa Lim Guan Eng telah membatalkan pengecualian cukai Yayasan Buhari? Ditanya kepada Menteri Keuangan merangkap Perdana Menteri Anwar Ibrahim, Datuk Seri Anwar Ibrahim. So Datuk Seri Anwar Ibrahim bangun, dia kata, tidak benar pembatalan itu dilakukan oleh Lim Guan Eng. Tidak pernah berlaku pembatalan oleh Lim Guan Eng. Malah pengecualian cukai itu diberikan pada tahun 2021 sewaktu Zafrul menjadi Menteri Keuangan. Diberikan, maksudnya tak ada kalau batal macam mana dia boleh bagi? Macam mana menteri boleh bagi, Menteri Keuangan Zafrul boleh bagi tahun 2020 April kalau silap saya, kalau benda tu dibatalkan oleh Lim Guan Eng. So dia tak pernah ada cerita batal. So Lim Guan Eng kata, saya akan saman kalau tak tarik balik dan minta maaf tentang kenyataan tersebut. So Muhyiddin Yassin kata dia tak nak minta maaf. So dia nak saman sebab dia kata dia ada sumber. Right. So Wan Faizal kata, so dia buat satu kenyataan. Dia kata, pertama, Lim Guan Eng menipu di atas kenyataan tersebut. Yang kedua, Anwar telah mengirimkan Dewan. Datuk Seri Anwar kata, sebab kuasa untuk membatalkan sebarang pengecualian cukai hak mutlak Director General ataupun Ketua Pengarah LHDN. Itu Datuk Seri Anwar. Dia kata, nampak? Itu merupakan satu misleading, dia kata. Dan wajar Anwar dihadapkan di bawah kepada lembaga disiplin Parlimen atau something like that. Kita wajar bawa dia kata. Kerana dia telah mislead the Dewan. Dia telah menipu Dewan. Datuk Seri Anwar ni menipu Dewan. Baik, hari ini kita akan tengok siapa yang ada bidang kuasa untuk memberi dan membatalkan. Dan kenapa Wan Faizal keliru di antara kuasa menteri dan kuasa Director General. Hari ini kita akan tengok. Saya bawa akta dia. Tapi sebelum tu kita tengok dulu kenyataan-kenyataan mereka. Itu background tadi supaya tuan-tuan faham cerita ni. Baik, saya kemukakan. Dan selepas itu di dalam Parlimen dah dikemukakan. Lepas itu Wan Faizal dengan kuncur dia buat laporan polis mengatakan Anwar menipu. Dia buat laporan polis. Bila dibangkit oleh ahli Parlimen Pakatan Harapan, dia kata, kamu buat laporan polis ke atas kenyataan di dalam Parlimen, itu satu kesalahan. Mana boleh benda di dalam Parlimen bawa kat luar, buat laporan polis, saman pun tak boleh, betul. Tapi dia kata apa? Wan Faizal kata apa? Saya tak buat, budak saya yang buat. Saya datang support je. Faham Tuan-tuan, kita dah bincang hari tu. Apa perkara dibincang dalam Parlimen tidak boleh diambil tindakan melainkan benda itu melibatkan bangsa, agama, raja dan juga hasutan. Lain daripada itu tak boleh. Tak boleh nak disaman ataupun nak dibawa ke kes luar.
Dan kalau mana-mana ahli parlimen yang buat demikian, maka tindakan boleh diambil kepada dia. So sekarang ni, dia kata dia buat kenyataan ini. Kita dengar kenyataan tersebut. Terima kasih Faizal. Saya pada masa yang sama juga telah merujuk Yang Amat Berhormat Tambun ya, kepada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan. Ini surat yang saya hantar tadi semalam sebenarnya kepada pejabat Dewan yang di-Pertua, bahawasanya Yang Amat Berhormat Tambun telah mengelirukan Dewan berhubung percukaian ke atas Yayasan Al-Bukhari. Beliau jawab tempoh hari dalam Dewan Rakyat yang mulia ini, kuasa mutlak, istilah mutlak itu digunakan dalam handset, ada buktinya bahawasanya kuasa memberi pengampunan cukai adalah mutlak milik Ketua Pengarah Lembaga Hasil Dalam Negeri. Ini tidak benar. Saya dah jelaskan dalam surat ini. Dia sebut pengampunan cukai, dia bukan pengampunan cukai tau. Pembatalan cukai. Inilah benda yang kami ingin Yang Berhormat Tambun minta maaf dan betulkan dalam Dewan Rakyat. Bahawasanya beliau telah mengelirukan Dewan, berprasangka buruk ke atas Tan Sri Muhyiddin Yassin, Yang Berhormat Paguh. Jadi tak apa, itu kita serahkan kepada speaker untuk menentukan. Tapi baik, dijawab oleh Raya. Speaker, atas isu peraturan Dewan, saya menarik perhatian Tuan Speaker kepada peraturan 36 kurungan 12 dan juga peraturan 99. Saya mohon mendapatkan petua daripada Tuan Speaker. 36 12 adalah mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan disifatkan menghina majlis boleh dirujuk kepada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan bagi kesalahan itu. Dan 99, keputusan Tuan Yang di-Pertua berkenaan dengan sebarang perkara tafsir dalam mana-mana jua peraturan mesyuarat ini atau berkenaan dengan kelaziman adalah muktamad kecuali jika ada usul bersendiri menentang keputusan Tuan Yang di-Pertua. Saya juga mohon merujuk kepada Perlembagaan Persekutuan, Tuan Speaker. sebentar. Perkara berapa Yang Berhormat Jelutong? 62. 62. Timbalan Speaker. 63, maafkan saya. 63 berkaitan hak kebebasan ahli-ahli parlimen. Keistimewaan Parlimen di mana peruntukannya berbunyi seperti berikut. Jikalau diizinkan, saya mohon membaca. Silakan Yang Berhormat Jelutong. Keesaan apa-apa prosiding di dalam mana-mana satu majlis parlimen atau dalam mana-mana jawatan kuasanya tidak boleh dipersoalkan di dalam mana-mana mahkamah. Dan peruntukan 63.2, artikel 63.2, tiada seorang pun boleh dikenakan apa-apa prosiding dalam mana-mana mahkamah berkenaan dengan apa-apa jua yang dikatakan atau apa-apa undi yang diberikan olehnya. Dan peruntukan artikel 63 kurungan 3 juga, tiada seorang pun boleh dikenakan apa-apa prosiding dalam mana-mana mahkamah berkenaan dengan apa-apa jua yang disiarkan oleh atau di bawah kuasa mana-mana satu majlis parlimen. Kalau Timbalan Speaker masih ingat lagi, pada minggu lalu, saya percaya 21 hari bulan, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah memberi penjelasan di Parlimen selepas satu soalan ditanya oleh Yang Berhormat Rasah berkenaan dengan kenyataan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah menjelaskan bahawa Yang Berhormat Bagan tidak pernah membatalkan pengecualian cukai yang diberikan kepada Yayasan Al-Bukhari. Ketika itu tidak ada mana-mana ahli parlimen yang menentang. Maksudnya kenyataan itu telah diterima, memang adalah benar. 2 hari kemudian, Yang Berhormat Machang telah membuat satu laporan polis, iaitu pada 24 hari bulan Mac di Balai Polis Dang Wangi kalau tak silap saya, menuduh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membuat kenyataan palsu di Parlimen. Perkara ini telah mendapat liputan di media massa, media sosial, dan Yang Berhormat Machang, saya kurang pasti sama ada beliau hadir atau tidak ketika Yang Amat Berhormat Perdana Menteri membuat penjelasan, tanpa membangkitkan sebarang perkara, pertanyaan terhadap penjelasan yang diberikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Berhormat Machang telah membuat satu laporan polis. Ini adalah sikap yang melampau dan keterlaluan.
sesuatu yang perlu dipandang serius oleh Dewan Yang Mulia ini. Saya mohon Dewan Yang Mulia ini mengambil perhatian tentang sikap Yang Berhormat Macang. Beliau entah pergi ke mana sekarang, dah melarikan diri. Mungkin tahu perkara ini akan dibangkitkan. Muhammad. Saya belum habis lagi, Muhammad. 36-12, Saya belum habis lagi. Saya belum habis lagi. I'm raising a standing order. Saya akan beri ruang kepada setiap perkara yang dibangkitkan. Yang Berhormat Jelutong, Saya akan habiskan. Ya, pendekkan. saya akan pendekkan. Direct to the Jadi point. saya di sini, kalaulah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri telah mengelirukan Dewan atau kenyataan yang dibuat oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri adalah tidak betul, perkara ini boleh dirujuk kepada jawatan kuasa. Yang Berhormat Macang boleh membuat usul untuk merujuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kepada jawatan kuasa hak dan kebebasan. Kenapa tidak berbuat demikian? Kenapa pergi membuat laporan polis? Ini adalah persoalan saya, dan saya merayulah Timbalan Speaker sebagai seorang yang adil dan budiman yang tegas. Jangan beri ruang kepada Yang Berhormat Macang untuk memperlekehkan prosiding di Dewan Yang Mulia ini. Terima kasih. Duduk Yang Berhormat. Silakan Yang Yang Berhormat, 36-12 bukan perkara baru dalam Dewan ini. Baik. So kita nampak tadi daripada situ sebenarnya perbahasan kita dah kata, saya dah sebut tadi bahawa perkara yang ada di dalam parlimen tak boleh dibawa keluar, tak boleh nak dibahaskan, tak boleh nak bincang, tak boleh nak dibawa ke mahkamah. Dan kalau sekiranya Macang ataupun Muhammad Faizal tak puas hati pada waktu itu, dia datanglah berjumpa dengan, tanya pada Perdana Menteri. Immediately dia boleh tanya, adakah betul kuasa tersebut, seksyen berapa, perkara tersebut. Ini benda-benda tu minta pendetailan dengan Perdana Menteri. Yang dia saya bawa keluar tu kenapa? Dia apa guna kita ada parlimen, apa guna dia jadi ahli parlimen? Ini saya pula yang kena bentangkan benda ni. Teruklah kalau macam tu. Baik, kalau tak jawatan lah bagi aku jadi ahli parlimen. Tak ada gurau. Baik, saya akan bawakan berkenaan dengan perkara ini, tuan-tuan. Pembatalan cukai tu saya buat dalam PowerPoint. Berdasarkan kepada akta. Akta yang sebelum kita cerita akta ni, Lim Guan Eng juga mendakwa bahawa akhirnya adakah ini satu bentuk laporan palsu? Adakah ini satu bentuk laporan palsu? Adakah ini satu bentuk laporan palsu menurut kata Lim Guan Eng? Okey, kita tengok, kita baca. Wan Faizal buat laporan polis palsu, kata Guan Eng. Bekas Menteri Keuangan mendakwa ahli Parlimen Macang itu tidak mengetahui selok-belok proses parlimen berhubung isu pengecualian cukai Yayasan Al-Bukhari. Lim Guan Eng mendakwa Ketua Pemuda Wan Faizal melakukan kesalahan kerana membuat laporan polis palsu terhadapnya dan Perdana Menteri Malaysia. Semalam Wan Faizal membuat laporan polis terhadap Lim Guan Eng. So daripada sini, tuan-tuan, kalau laporan palsu ni satu kesalahan undang-undang tu sebenarnya. Mungkin Wan Faizal tak kena lah, tapi yang kena budak-budak dia tu. Siapa yang buat laporan tu kena lah. Adablah korang lepas ni, kan, sebab membuat laporan palsu. Baik, saya akan bentangkan sedikit mengenai Akta LHDN 1967. Akta LHDN 1967 ni, tuan-tuan boleh baca dan nilaikan sendiri siapa sebenarnya yang mempunyai kuasa untuk nak menentukan, membatalkan atau memberi. Dia pembatalan tu dia tak sebut kat situ. Setakat saya baca lah, mungkin kalau ada lawyer lain boleh betulkan saya, silakanlah. Setakat saya baca, saya tak nampak pembatalan itu. Namun begitu, dia ada kuasa. Dan di sini saya nampak kenapa Wan Faizal keliru tentang perkara ini. Baik, check. Alright. Nah, cerita pembatalan cukai ni dia ada dua. Siapa yang nak tengok slide show ni boleh tengok kat YouTube, Facebook saya. Yang pertama adalah dia ada dua kuasa. Satu kuasa menteri, yang satu lagi adalah kuasa ketua pengarah, Director General. Baik, kita tengok kuasa menteri ni. Kuasa menteri ni di bawah mana, tuan-tuan? Memberi pengecualian cukai tu, dia di bawah Section 127(3)A. So, bila dia ada kuasa memberi pengecualian cukai, dia juga ada kuasa membatalkan pengecualian cukai tersebut, tetapi dia kena batalkan melalui akta parlimen, melalui kabinet. Dia tak boleh batal sesuka hati. Dan Section 3A ni, the minister may in an applicant exempt any person from all or any of the provision of the act, either generally or in respect of any income or particular kind. Maksudnya dia ada kuasa membatalkan. Now, ini terpakai untuk syarikat, untuk mereka yang membuat keuntungan di dalam perniagaan.
maka ini adalah terpakai. Walaupun bukan syarikat individu, gig ekonomi, mana-manalah yang membuat keuntungan dalam yang boleh dicukaikan. Namun begitu, apabila melibatkan yayasan ataupun badan-badan NGO dan sebagainya, yayasan lah terutama, ia adalah bidang kuasa ketua pengarah di bawah Seksyen 44 Sub 6. Seksyen 44 Sub 6 ni menyatakan, kalau saya baca kat sini, there shall be deducted an amount equal to any gift or money made by him in the basis of year to the government, a state government, a local authority or an institution or organization or a fund approved for the purposes of this section by Director General. Maksudnya apa? Pada dalam ini, ia adalah fund yang berbentuk any gift or money made by him in the basis for the year to the government or state government, local authority, approved by the Director General. Okay? They shall not exceed 10%. So bermakna dekat sini, tujuan ataupun sekiranya mana-mana yayasan yang nak minta tax exemption, hendaklah memohon kepada ketua pengarah LHDN, yayasan mereka. Dia adalah prosedur-prosedur dia, dan kuasa untuk nak memberikan tax exemption tu kepada yayasan tersebut ataupun kepada badan-badan kepada mana-mana yang memohon tersebutlah adalah di bawah kuasa Director General, ketua pengarah. Now, walaupun setakat saya cari-cari tadi, masa yang singkat tadi, saya tak jumpa kuasa pembatalan. Tetapi saya assume kalau dia ada kuasa untuk memberi, dia ada juga kuasa untuk membatalkan. Persoalannya adalah persoalan tentang membatalkan pengecualian cukai. Di sini persoalan tu. So dikatakan Lim Guan Eng yang membatalkan. Lim Guan Eng kata saya tak pernah batal. Itu yang pertama. Melainkan kamu boleh tunjuklah bukti. Yang tu nanti kat mahkamah Muhyiddin Yassin kena tunjuk bukti lah. Kemudian dalam masa yang sama, Datuk Seri Anwar Ibrahim kata kuasa pembatalan itu memang kuasa mutlak ketua pengarah. Kenapa? Sebab kita bercakap tentang Yayasan Al-Bukhari. Kita bercakap tentang yayasan. Kan? Kita bercakap tentang yayasan. Dia dapat pengecualian cukai. Maksudnya dia ada kuasa untuk nak, kalau orang donate pada dia boleh bagi pengecualian cukai. Tax tax exemption. Tuan-tuan tahu tak, kalau kita bagi pada setengah-setengah yayasan, kita boleh dapat resit dan kita boleh tolak cukai kita. Itu maksud dia. Dan peristiwa ini, benda ini berlaku disebabkan oleh satu peristiwa di Sabah dululah. Apa dia buat? Ni nak licik cara dia orang kan. Apa dia buat? Sebelum tu dia buka company, dia buka yayasan. So instead of company tu dia bayar tax, company tu bagi kat yayasan minta tax exemption. So dia boleh buat tax exemption sampai 30, 40, banyaklah, tinggilah tax exemption dia. So company ni akhirnya declare dia untung sikit. So kerajaan tak dapat duit, yayasan dapat duit, yayasan pun dia punya. So akhirnya kerajaan buat, baiklah 10% saja, shall not exceed 10%. Itu tujuan 10% tadi tu nak bagi tahu. Poinnya adalah dekat sini, untuk dalam hal melibatkan yang bukan syarikat, maka itu adalah bidang kuasa Director General. Correct me if I'm wrong on this. You all boleh betulkan, boleh buat video stitch dan sebagainya. Kata saya silap, saya sedia menerima kritikan tersebut. Tetapi Seksyen 44 Sub 6 jelas mengatakan demikian. Disebabkan ini kuasa Director General untuk memberikan pengecualian cukai tersebut, maka bagi saya, hence dia ada the reverse power, iaitu dia juga ada kuasa membatalkan. Takkan ada kuasa beri, tak ada kuasa batal. Maka itu ada bidang kuasa dia untuk membatalkan. Sebab kita menyentuh tentang Yayasan Al-Bukhari, kita bukan menyentuh tentang syarikat dia. Okey? Jadi dalam hal ini tuan-tuan, saya rasa dia keliru di antara dua seksyen ini. Betul, menteri ada kuasa. Betul, kuasa yang besar ini di bawah Seksyen 127 Sub 3A ni memang kuasa dia besar. Memang ada kuasa besar. So, tentang cerita Wan Faizal ni dia ada dua cerita. Satu cerita dia kata Anwar menipu, Director General tak ada kuasa, menteri ada kuasa. Yang tu saya dah jawab. Yang kedua, kalaupun menteri ada kuasa, memang betul Seksyen 127 Sub 3A ni menteri ada kuasa besar. Adakah Lim Guan Eng membatalkan pengecualian cukai tersebut? Itu persoalan yang akan dijawab di dalam parlimen nanti. Nampak tak nampak? Harap nampak lah. Jadi kenapa saya nak cerita panjang-panjang ni? Benda ni orang dah tanya saya banyak kali. Rupanya ramai juga yang keliru. Sebab dia orang mengelirukan, dia orang tak ada point tuan-tuan. Dia orang tak ada point. Benda yang macam ni pun dia orang nak bawa jadi isu. Pertama, memang Lim Guan Eng tak pernah batalkan pun. Lim Guan Eng siap nak saman lagi, tapi dia masih nak menegakkan benang yang basah. Ya. Tapi Anwar, tengok Anwar menipu.
Kuasa mutlak. Bang, dia Menteri Keuangan bang. Bukan dia. Dia akan tanya LHDN. Takkan dia tak tanya LHDN? Yang keliru kau nampaknya sekarang ni.